Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Zalika untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah lama berlaku. Berlaku pada tahun 2017. Masa tu Zalika dia bujang lagi. Bujang sedang dan dia bekerja di sebuah syarikat. Dekat syarikat tempat Zalika bekerja ni, Zalika ada seorang kawan baik. Nama kawan Zalika ni adalah Amalina. Zalika dan Amalina ni memang baiklah kawan rapat. Pergi ke mana-mana memang bersama-sama pergi. Waktu cuti dia akan keluar bersama. Sebab masa tu Zalika dan Amalina kedua-duanya masih lagi single. Tak ada boyfriend lagi, tak ada tunang, tak ada suami lagi. Dia orang berdua ni menyewa rumah pun rumah yang sama. Perkara ni berlaku pada hari cuti. Masa tu memang Zalika dan Amalina ni dah plan awal-awal, dah berpakat lah. Pada hujung minggu tu akan diadakan satu event, satu macam expo besar lah. Expo ada macam fun fair macam tu. Ada fun fair, ada jualan besar-besaran, makanan, jualan pakaian, ada rumah hantu, ada macam-macam benda lah. Jadi memang Zalika dan Amalina daripada hari bekerja lagi dah pakat. Hujung minggu ni kita akan pergi ke expo tu. Dan daripada awal lagi, kawan Zalika ni, Amalina ni, dia ajak Zalika untuk pergi masuk rumah hantu. Tapi masalahnya Zalika ni jenis penyegan sikit, jenis macam penakut sikit lah. Tapi nak buat macam mana kan, dah kawan dia nak masuk rumah hantu tu, terpaksalah dia relakan. Dipendekkan cerita, tibalah harinya, hari cuti. Dan expo ni waktu malam. Jadi Zalika dan Amalina pun pergilah malam tu ke expo tu. Memang seronok lah, beli tiket masuk. Lepas tu makan-makan, tengok-tengok barang jualan yang ada dekat situ. Event tu memang cukup besar. Dan akhir sekali barulah Zalika dan Amalina pergi ke rumah hantu. Masa tu Zalika ni memang dah tak sedap hati lah. Sebab dia takut, dia tahu dalam tu memang ada ramai pekerja-pekerja yang berlakon sebagai hantu lah. Make up yang menakutkan, pakaian pun macam hantu apa semua. Dia memang dah tahu benda yang akan menunggu dia kalau dia masuk dalam rumah hantu tu. Tapi memang tak boleh nak buat apa, sebab Amalina ni dah tarik tangan dia. Jomlah kita masuk, tiket pun dah beli. Jadi Amalina dan Zalika pun masuk lah. Tapi masa tu Zalika dia letak syarat lah, macam ni, kau nak suruh aku masuk, teman kau boleh, tapi kau jalan dulu, aku nak jalan belakang. Amalina pun layan je lah si Zalika ni. Dia tahu kawan dia ni penakut, jadi dia orang pun masuklah dalam rumah hantu tu. Sebenarnya si Zalika ni sepanjang berada dalam rumah hantu tu, kebanyakan masa dia tutup mata sebenarnya. Dia pegang baju Amalina ni daripada belakang, dia follow aje. Kebanyakan masa memang dia tutup mata. Dia cuma buka sikit-sikit aja untuk tengok jalan. Tapi walaupun dia tutup mata macam tu, kebanyakan masa tutup mata, memang ada juga dia ternampak-nampak masa dia buka mata tu. Nampaklah ada banyak pelakon-pelakon ni, pekerja yang pakai make up hantu ni, yang duduk di sepanjang jalan lah dalam rumah hantu tu. Memang sangat-sangat menakutkan bagi Zalika. Amalina pun sama, ada jugalah terjerit-jerit, terkejut-kejut macam tu. Sebab kena sergah, ditakut-takutkan oleh hantu yang ada dalam rumah hantu tu. Hantu yang lakonan pekerja ni lah, bukan hantu betul. Memang banyak kali Zalika tanya Amalina, "Weh, tak habis lagi ke? Jauh punya." Amalina pula masa tu dia rasa seronok, dia enjoy pengalaman tu, pengalaman masuk dalam rumah hantu. Jadi dia cakap lah dekat Zalika, "Alah, kau ni baru masuk sekejap, relax lah, aku kan ada kat sini." Kalau nak ikutkan hati si Zalika ni, dia nak cabut lari je, patah balik ke belakang, keluar ikut pintu belakang tadi. Tapi kesianlah dekat Amalina ni, takkanlah nak biarkan Amalina seorang-seorang kan. Jadi dia teruslah ikut belakang Amalina sambil pegang baju Amalina. Tiba-tiba
sampai dekat satu selekoh ni, Zalika rasa dekat belakang dia ni ada seseorang pegang baju dia. Pegang baju dia macam mana dia pegang baju Amalina dekat depan. Macam itulah dia rasa. Bila dah rasa macam tu, Zalika ni tanpa berfikir panjang, dia toleh, dia pandang ke belakang. Masa itulah Zalika ni dia menjerit ketakutan. Dia menjerit. Rupanya dekat belakang dia ada seseorang yang berpakaian baju berwarna merah. Baju yang labuh berwarna merah, rambut mengurai panjang dan muka pucat. Muka pucat, mata berwarna putih dan lidah yang terjelir keluar separas dada. Panjang lidah dia terkeluar. Bila Zalika menjerit macam tu, Amalina pun turut sama terkejut. Dia tolehlah ke belakang, toleh ke arah Zalika. "Weh, kau okey tak?" Zalika pun cakaplah okey. Sebab masa tu Zalika ni dia tak ada fikir benda lain lah. Dia tahu yang belakang dia ni, yang pegang baju dia ni hanyalah orang yang bekerja dekat situ, bekerja sebagai pelakon hantu. Maknanya Zalika fikir orang yang pegang baju dia dekat belakang ni memang pelakon lah, memang betul-betul manusia. Jadi Amalina dan Zalika teruslah berjalan macam biasa. Berjalan, Zalika ni dia mula rasa lain macam. Sebab dia masih lagi terasa baju dekat bahagian belakang dia ni masih lagi ditarik oleh hantu yang pakai baju warna merah tadi, hantu yang berlakon tu lah. Jadi banyak kali juga Zalika ni toleh ke belakang. Tengok pelakon hantu tu masih lagi ikut dia daripada belakang dengan keadaan lidah terjelir macam tu. Zalika ni dia senyum lah, dia tunduk macam tu. Dia terus je berjalan. Tapi jalan punya jalan, memang hantu yang pakai baju warna merah ni memang ikut dia daripada tadi. Mula terdetik dalam hati Zalika, lamanya hantu ni ikut aku. Dan bila dah banyak kali Zalika toleh ke belakang, Zalika makin pelik. Sebab orang ni, hantu yang berwarna merah ni, pelakon ni, dia punya makeup tu terlalu real. Lidah yang keluar daripada mulut tu, yang paras dada tu, memang betul-betul nampak macam lidah betul. Nampak air liur apa semua. Dan muka dia, mata dia, muka dia yang pucat tu memang nampak macam bukan makeup, macam pucat betul. Dan yang membuatkan Zalika ni bertambah takut adalah bunyi yang dihasilkan daripada pelakon hantu berbaju merah ni. Dia keluarkan bunyi seperti orang yang sesak nafas. Bunyi macam tu. Bunyi macam orang yang semput lah, orang yang nafasnya berat. Macam tu lah bunyi benda ni. Tapi walaupun benda ni menakutkan, Zalika dia tak kisah sangat. Sebab dia dah tahu yang follow belakang dia ni, yang pegang baju dia ni adalah manusia. Tak lebih daripada manusia, sekadar seorang pelakon sahaja. Sampailah akhirnya diorang tiba dekat satu tempat. Dekat tempat tu tiba-tiba ada seorang pekerja ni, pekerja yang berpakaian biasalah, pakai baju macam uniform expo tu. Jadi pekerja ni tahan sekejap, tunggu sekejap je, ada masalah sikit. Pekerja tu dia pakai topi, pekerja lelaki. Dekat tempat diorang berhenti ni, diorang ditahan oleh pekerja ni, di bahagian belakang tak jauh daripada Zalika ada seorang pelakon. Pelakon yang bekerja dalam rumah hantu tu lah. Dia pakai makeup warna merah, muka badan warna merah, dan dia ada pakai tanduk palsu. Konon-kononnya nak melakonkan watak syaitan lah. Dan pelakon ni yang bertanduk ni, dia ada pegang satu banner. Banner macam nak promote lah, nak promote rumah hantu tu. Jadi pada masa tu Amalina ni tanyalah pekerja lelaki yang tahan diorang ni, kenapa ni cik, ada masalah apa-apa ke? Lepas tu pekerja ni bagi tahu pada Amalina dan Zalika, kita ada problem, ada seorang peserta, pelawat yang histeria. Sekarang ni dia dah dibawa keluar lah daripada rumah hantu ni. Bila pekerja lelaki tu cakap macam tu, Amalina dan Zalika mula berpandangan antara satu sama lain. Diorang mula bercakap, weh, sampai ada yang histeria lah dalam ni. Lepas tu Zalika pun cakap dekat Amalina, mana taknya kau tengok belakang aku ni, hantu yang lidah panjang ni daripada tadi duk ikut aku. Bila Zalika cakap macam tu, Amalina dia buat muka pelik. Hantu lidah panjang? Hantu lidah panjang mana pula? Zalika pun cakap lah, ni kat belakang aku ni, pegang baju aku ni. Kau tak nampak ke tu? Lidah panjang pakai baju warna merah ni.
takkan kau tak nampak? Amalina pun tengoklah ke belakang Zalika. Kau ni jangan nak menakutkan akulah. Mana ada apa-apa kat belakang kau. Yang bertanduk tu adalah, tu nampak tu dia pegang banner. Amalina mula tudingkan jari. Dia tunjuk ke arah pelakon yang make up warna merah yang pakai tanduk tu, yang pegang banner tu. Zalika masa tu dah mula pucat. Berpeluh-peluh dia masa tu. Kau ni Amalina, janganlah mengusik aku macam ni. Ni belakang aku ni. Tak nampak ke? Bukan yang tu, bukan yang bertanduk tu. Kali ni Amalina pula yang rasa tak sedap hati. Kau betul ke kau nampak ada hantu lidah panjang belakang kau? Zalika pun cakap, betul lah. Lepas tu Amalina ni, dia bercakap dengan pekerja yang tahan dia orang tadi, yang pakai topi tu. Bang, saya nak tumpang tanya ni. Abang ada nampak apa-apa tak dekat belakang kawan saya ni? Ada nampak siapa-siapa tak? Lepas tu pekerja ni, yang lelaki yang pakai topi ni, dia cakap lah, ada. Tu ada yang bertanduk warna merah tu. Lepas tu Amalina tanya lagi, selain daripada tu ada apa-apa tak? Ada pokok. Dia cakap, memang ada pokok dalam tu, tapi bukan pokok betul lah, pokok hiasan. Lepas tu Amalina tanya sekali lagi, selain daripada tu ada siapa-siapa lagi tak dekat belakang? Pekerja tu menggelengkan kepala dan dia cakap, tak ada. Bila Zalika dengar perbualan pekerja lelaki ni dan Amalina dekat depan dia ni, yang pekerja lelaki ni cakap dekat belakang dia memang tak ada siapa-siapa pun selain daripada pelakon yang bertanduk dan juga pokok tu, bulu roma dia serta merta meremang. Memang dah sedia meremang dah. Ini sampai ke kepala meremangnya. Sebab dia masih lagi dapat rasa baju dekat bahagian belakang dia ni masih lagi ditarik. Maknanya benda tu, hantu yang pakai baju warna merah, rambut panjang, lidah terjeli sampai paras dada tu masih ada dekat belakang dia. Zalika dah menggeletar masa tu. Dia tak nak toleh pandang ke belakang. Tak berapa lama lepas tu, pekerja lelaki ni pun benarkanlah Amalina dan Zalika teruskan perjalanan. Lagipun memang dah tak jauh lah daripada pintu exit tu, pintu keluar tu. Jadi Amalina dan Zalika pun mulalah melangkah, sambung perjalanan. Masa baru nak melangkah tu, Zalika minta tolong pada Amalina. Amalina, kau tolong aku boleh tak? Aku nak jalan dekat depan, kau jalan dekat belakang. Amalina pun cakap, lah kau ni, tadi kau juga yang beria nak jalan kat belakang aku. Takutlah apalah. Tapi tak apalah. Amalina pun berjalan dekat belakang. Zalika lah sekarang ni yang berada dekat depan. Bila Amalina dah berada dekat belakang Zalika, barulah Zalika ni rasa okey sikit. Dia buatlah macam mana pun, dia buka mata sikit aje, dia berjalan lah di sepanjang baki perjalanan tu nak sampai ke pintu keluar. Jadi dipendekkan cerita, selamatlah diorang berdua ni keluar daripada rumah hantu tu. Bila dah selamat keluar, Zalika bersumpah memang dah tak nak masuk lagi mana-mana rumah hantu. Paksalah dia macam mana sekalipun, dia memang tak akan masuk dah dalam mana-mana rumah hantu lepas ni. Selang beberapa hari lepas tu, Zalika ni, dia ada terbaca dekat Twitter dia, ada seseorang tweet berkenaan dengan rumah hantu. Rumah hantu yang sama yang dia dan juga Amalina pergi beberapa hari yang lepas. Orang ni yang tweet ni, dia bagi tahu dia diekori oleh satu hantu yang pakai baju warna merah, mata putih, rambut panjang, dan hantu tu lidah dia terjelir keluar separas dada. Katanya orang ni, benda tu ikut dia daripada tengah-tengah perjalanan sampailah ke hujung pintu nak keluar. Dan katanya orang ni, benda tu sebenarnya bukanlah pelakon, bukan manusia, tapi benda tu adalah betul-betul makhluk halus, betul-betul hantu. Zalika terkejut bila baca Twitter pasal makhluk tu, sebab apa yang orang ni cerita dalam tweet dia tu, dalam Twitter tu, memang sama sebiji macam apa yang dia alami. Itulah kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan dialami oleh Zalika semasa dia dan juga kawan dia Amalina pergi ke sebuah rumah hantu sekitar tahun 2017. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Nabila untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku dah lama, berlaku pada tahun 2002, lebih kurang 21 tahun yang lepas lah. Masa tu Nabila dan 4 orang kawan baik dia
bercadang nak buat reunion sekolah. Reunion sekolah nak jemput semua pelajar perempuan yang sekelas dengan dia orang lah. Nabila dan 4 orang kawan dia ni, dia orang berlima ni, bercadang nak adakan reunion tu di sebuah chalet. Memang dia orang dah booking awal-awal lah. Dan majlis reunion tu akan diadakan pada hari Jumaat. Tapi memandangkan 5 orang ni adalah admin, dia orang yang uruskan, jadi dia orang datang awal sikit, awal sehari. Dia orang pergi hari Khamis. Jadi hari Khamis tu memang dia orang sibuk lah. Pergi ke chalet tu, ambil kunci, daftar masuk apa semua. Dan lepas tu dia orang keluar pula. Keluar untuk beli barang-barang majlis tu lah. Barang-barang makan, decoration apa semua. Malam baru dia orang balik semula ke chalet. Chalet tu adalah sebuah chalet yang besar lah. Chalet 2 tingkat yang dia orang sewa. Dia orang balik dah lewat malam. Jadi semua letih lah. Jadi semua masuk. Ada yang tertidur dekat atas sofa pun ada. Seorang tidur atas sofa, seorang tidur atas atas kapet tu je, sebab kapet dia tu kapet yang tebal dekat chalet ni. Dan lagi 2 orang naik ke atas, naik ke tingkat 2, tidur dalam bilik. Tapi si Nabila ni, dia tak boleh macam tu. Dia walaupun dia penat macam mana sekalipun, sebelum tidur dia memang kena mandi dulu. Kalau tak mandi, dia tak akan selesa, memang tak boleh tidur. Jadi memang tak ada pilihan. Nabila mula melangkah naik tangga nak pergi mandi di tingkat atas. Dia masuk dalam bilik di tingkat 2 tu, dia ambil tuala dia dan dia pergilah ke tandas pergi mandi. Masa Nabila pergi ke tandas tu, pergi ke bilik air nak mandi tu, 2 orang kawan dia tidur dekat bawah tadi kan. Seorang dekat sofa, seorang dekat atas kapet dekat lantai tu. Dan lampu di ruang tamu dekat bawah ni masih lagi belum dipadamkan. Dan 2 orang lagi kawan Nabila berada dalam bilik, dah tidur, dah tutup lampu apa semua. Jadi Nabila pun mulalah mandi dalam bilik air tu. Mandi barulah dia terasa segar. Jadi masa tu Nabila ni dia mulalah sabun, dia letak pencuci muka apa semua kan. Sedang Nabila mandi, tiba-tiba Nabila terperanjat. Sebab ada orang ketuk pintu bilik air tu kuat. 2 kali orang tu ketuk. Pap, ketuk macam tu. Memang terkejutlah Nabila masa tu, sebab dia tahu kawan dia tidur. Tapi bila dah diketuk kuat macam tu pintu, maknanya adalah salah seorang dah bangun. Bangun dan nak guna tandas tu. Jadi Nabila pun menjerit daripada dalam. Weh, tunggulah dulu, aku baru je masuk ni, baru je mandi. Nabila pun sambunglah mandi. Kali ni Nabila pakai shampoo pula. Pakai shampoo berbuih sampailah dekat mata dia. Nabila sedang tutup mata masa tu. Tiba-tiba Nabila sekali lagi terperanjat dan ketakutan. Sebabnya Nabila terdengar dalam bilik air tu, bukan daripada luar, dalam bilik air tu Nabila terdengar suara seseorang berbisik. Suara perempuan. Hey, Nabila. Macam tu. Bayangkanlah perasaan Nabila masa tu. Sebab suara ni daripada dalam bilik air, bukan daripada luar. Memang ketakutan Nabila masa tu. Jadi Nabila ni dia kuatkan air, dia raba-raba, dia kuatkan air, dia bilas muka dia semua, dia celik mata, dia pandang sekeliling dalam bilik air tu. Memang tak ada sesiapa. Jadi Nabila ni, dia cepat-cepat ambil tuala dia, keringkan badan apa semua, dia keluar daripada bilik air tu. Bila Nabila dah keluar daripada bilik air tu, Nabila terus melangkah menuju ke arah tangga. Dia tak pergi jenguk dekat bilik di tingkat atas tu. Sebab masa tu Nabila ni, dia nak pergi dekat kawan baik dia. Dalam 4 orang kawan Nabila tu, adalah salah seorang ni yang paling rapat dengan Nabila. Nama dia adalah Ida. Ida yang tidur dekat atas sofa tu, dekat ruang tamu dekat bawah. Jadi masa tu Nabila terus pergi ke arah tangga nak turun ke bawah. Baru je separuh jalan turun, Nabila terkejut. Sebab dia tengok ruang tamu dekat tingkat bawah ni dah gelap. Dan dah tak nampak lagi Ida dan juga seorang lagi kawan dia tidur dekat tingkat bawah. Sedangkan tadi masa mula-mula dia nak naik atas tadi, Ida tidur dekat atas sofa. Dan lagi seorang kawan Nabila ni tidur dekat atas kapet. Tapi sekarang ni semua dah tak ada dekat bawah. Dekat bawah tu dah gelap. Maknanya tadi masa Nabila mandi, mungkin diorang ni dah tutup lampu dan naik atas, tidur dalam bilik dekat tingkat atas. Bila Nabila sedar dekat bawah tu dah tak ada orang, Nabila nak patah balik lah. Nak patah balik, naik tangga, nak pergi ke dalam bilik. Tapi baru aja Nabila ni nak pusing, Nabila terdengar sekali lagi suara bisikan yang sama yang dia dengar daripada dalam bilik air tadi.
Tapi kali ni suara tu datang daripada bawah, daripada sebelah tembok dekat bawah. Nabila. Macam tu. Nabila toleh. Masa tu lah Nabila ternampak ada satu kepala menjenguk dia daripada sebelah tembok. Tembok yang berada dekat hujung tangga bahagian bawah. Bila Nabila nampak aja benda tu menjenguk dia daripada bawah, Nabila terus berlari naik tangga. Nasib baik tak terjatuh masa tu. Sebab kaki Nabila masih lagi basah. Jadi memang sangat-sangat bahayalah berlari naik tangga. Tapi Nabila tetap berlari masuk bilik, hempas pintu, tutup pintu. Bila Nabila dah berada dalam bilik tu, barulah Nabila perasan. Rupanya kawan-kawan dia, kesemua keempat-empat kawan dia dah tidur dalam bilik tu. Dan sebab dia tutup pintu kuat tadi, dia hempas pintu kuat tadi, adalah salah seorang kawan dia bangun. Jadi kawan dia ni tanyalah, kawan Nabila ni tanya Nabila, kau ni dah kenapa tutup pintu kuat-kuat macam tu? Nabila pun cakap, tak ada apa-apalah, sambunglah tidur. Nabila pakai baju tidur dia pun tidur. Keesokan paginya, barulah Nabila cerita pada kawan dia 4 orang ni. Memang terkejutlah dia orang, tak sangka Nabila kena macam tu. Dia orang berlima sewa chalet tu selama 3 hari 2 malam. Dan pada malam yang seterusnya, Alhamdulillah, tak ada lagi terkena gangguan macam malam sebelumnya. Itulah kisah pengalaman seram ataupun pengalaman misteri yang dialami oleh Nabila pada tahun 2002. Semasa dia dan juga kawan-kawan dia mengadakan satu majlis reunion di sebuah chalet. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Rahmah. Kak Rahmah ni, dia jaga mak dia yang dah sangat-sangat tua lah. Kak Rahmah pun dah berumur sebenarnya. Suami Kak Rahmah pun dah meninggal dunia. Dan di rumah tu hanya tinggal 2 orang ni sajalah, Kak Rahmah dan juga mak dia yang dah sangat-sangat uzur. Anak-anak Kak Rahmah dah tak ada di kampung tu. Semuanya dah keluar, dah berkeluarga, tinggal di rumah masing-masing. Kak Rahmah ni cakap, dia rasa diri dia sangat bertuah. Sebab Tuhan bagi dia peluang untuk jaga mak dia yang dah sakit ni, mak dia yang dah lanjut usia ni. Macam yang kita tahulah, anak yang berbakti kepada ibu bapa ni, terutama yang dah tua, yang dah uzur ni, banyak sangat pahala. Dan Allah sangat-sangat sayang orang macam ni. Dan itulah yang Kak Rahmah buat. Mak Kak Rahmah ni dah umur mungkin sekitar 90-an lebih umurnya. Dan memang dah jadi rutin Kak Rahmah. Setiap malam dia akan baring bersama dengan mak dia di atas katil dalam bilik mak dia, dan dia orang berdua akan dengar radio bersama-sama. Mak kepada Mak Rahmah ni, dia ada satu radio kecil yang jenis lama tu. Kisah ni pun dah lama lah berlaku. Setiap malam dia akan dengar radio tu bersama dengan mak dia. Sampailah mak Kak Rahmah ni dah tak ada, dah meninggal dunia sebab sakit tua. Semenjak mak Kak Rahmah ni dah meninggal dunia, Kak Rahmah jadi sangat-sangat sedih. Sangat sedih. Kadang-kadang tu adalah anak-anak dia datang jenguk dia, ajak tinggal bersama dengan dia orang. Kak Rahmah tak nak. Sebab dia rasa sangat sayang pada rumah tu, dan rasa rindu pada arwah mak dia sangat-sangat dalam. Bukannya mudah nak melangkah keluar daripada rumah tu, nak tinggalkan rumah tu. Bagi Kak Rahmah, meninggalkan rumah tu samalah macam meninggalkan mak dia. Anak-anak Kak Rahmah pun tak boleh nak buat apa. Takkan nak tarik, nak paksa kan. Jadi dia orang bagilah masa pada Kak Rahmah. Kak Rahmah ni tinggal di rumah tu seorang diri dah 2 minggu masa perkara ni berlaku, selepas mak dia meninggal dunia. Dan sepanjang 2 minggu tu juga, Kak Rahmah langsung tak pasang radio. Sebab dia tak boleh. Dia dah cuba dah pasang radio, dia akan menangis. Dia teringat balik kenangan dia mendengar radio bersama dengan arwah mak dia di atas katil. Jadi 2 minggu Kak Rahmah tak dengar radio. Sampailah genap 2 minggu. Bila genap 2 minggu tu, Kak Rahmah ni dia baring atas katil, tapi bukan atas katil mak dia. Dia baring atas katil dia sendiri, bilik sebelah. Jadi masa tu Kak Rahmah dia ambil lah radio yang masih lagi ada dalam bilik mak dia. Ambil, dia bawa lah pergi ke bilik dia, bilik sebelah. Kak Rahmah baring lah. Kak Rahmah baring, dia ambil radio tu, dia pasang. Dia baring sambil mendengar radio. Radio diletak betul-betul dekat tepi bantal dia. Menangis Kak Rahmah masa tu. Rasa rindu membuak-buak dalam diri dia.
Sampailah akhirnya dia tertidur. Dalam tidur tu, Kak Rahmah bermimpi. Kak Rahmah mimpi arwah mak dia masuk dalam rumah. Berdiri dekat tengah-tengah ruang tamu, memandang ke arah Kak Rahmah yang berada dalam bilik. Muka arwah mak Kak Rahmah masa tu sangat berseri, tersenyum memandang dia. Kak Rahmah menangis dalam mimpi tu sebab dia dah lama sangat tak nampak mak dia boleh berjalan macam tu. Sebab selama ni di hujung-hujung usia mak dia, arwah mak dia memang tak boleh berjalan. Mandi semua atas katil. Kak Rahmah lah yang uruskan mak dia. Tak berapa lama lepas tu, Kak Rahmah tersedar. Kak Rahmah tersedar, dia lap lah air mata dia. Kak Rahmah tersenyum sebab dia rasa bersyukur diberi peluang untuk melihat mak dia sekali lagi, walaupun hanya dalam mimpi sahaja. Bila Kak Rahmah dah tersedar tu, Kak Rahmah carilah radio yang tadi dia letak di sebelah bantal dia. Bila Kak Rahmah cari, tak ada. Tak ada radio tu. Kak Rahmah mula rasa macam panik lah. Dia carilah dekat mana. Dia angkat semua bantal-bantal dia. Dia tengok dekat lantai takut jatuh. Tapi tak ada. Dan pada masa itulah Kak Rahmah dia terdengar seperti bunyi radio. Tapi bunyi radio ni bukan datang daripada dalam bilik dia. Tapi sebaliknya terdengar daripada arah ruang tamu rumah. Kak Rahmah bangun, keluar daripada bilik dan dia terkejut. Sekarang ni radio kecil tu berada betul-betul dekat atas meja di ruang tamu rumah. Jantung Kak Rahmah berdegup laju. Petanda apa sebenarnya benda ni? Ataupun ada makhluk yang selain daripada dia dalam rumah tu yang nak main-mainkan dia. Sebab benda ni suka ambil peluang. Kak Rahmah berada seorang diri dekat rumah tu. Jadi masa tu Kak Rahmah tak nak fikir panjang sebab dia tahu arwah mak dia dah meninggal, memang tak akan kembali lagi di dunia ni. Macam mana sedih sekalipun dia, tak akan kembali ke dunia ni. Bermakna ada benda lain yang nak permainkan dia. Jadi selepas daripada kejadian ni berlaku, Kak Rahmah terimalah ajakan anak dia untuk tinggal di tempat lain, di rumah anak dia lah. Dia tahu kalau dia stay dekat situ seorang-seorang, bahaya. Benda ni boleh kacau dia. Jadi macam itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Rahmah, berlaku selepas mak dia meninggal dunia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.